Alhamdulillah. Mana Ustaz ni? Okey, ada. Ada. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Datuk apa khabar? Alhamdulillah. Baik, macam inilah kita. Hari tu kat Mekah tak sempat jumpa Ustaz dengan Ustazah. Ya, masa haji. Ustaz dengan Ustazah pergi sehari sebelum saya. Betul. You all pergi dulu sehari, lepas tu baru saya sampai. Lepas pula tapi balik awal. betul tahu. Saya rasa doktor dalam 5 hari 6 hari je kan? Saya pergi 8. Yelah, 8 hari. lepas tu balik cepat. Ya, balik cepat. Balik sekali dengan Ustaz Abigail. Alhamdulillah. Tapi syukurlah semua jemaah dapat menunaikan ibadah haji. Walaupun orangnya tak ramai kan, Ustaz. Tapi Alhamdulillah macam-macam dugaan juga dengan bas tak boleh masuknya. Ya, GMC tak boleh masuk. Bayarlah mahal macam mana pun, bila Allah nak uji, bayar ratus-ratus ribu pun jalan tetap 5 ke 7 kilometer. Betul. Memang kali ni memang Allah uji dan tidak ada siapa pun nak marah tak boleh. Sebab inilah ujian bahagian masing-masing di musim haji. Ustazah? Ya. Ustaz, insyaAllah pada malam ni kita akan sembang tajuk asam ragam rumah tangga Ustazah. Jadi bila tengok Ustaz dengan Ustazah ni rapat, pakai baju setiap kali live sama, saya pun tak faham sama ada Ustaz ni takut bini atau Bini yang menakutkan. Bukan. Aku pun confused sekarang ni. Tapi apa-apa pun kita sembang santai lah sekarang ni. Sebab yang penting bahagia. Tak kisahlah suami takut isteri ke, isteri tak takut suami ke. Yang penting hidup kena cari kebahagiaan. Itulah asal garam. Kalau suami garang, isteri mesti cool. Bila isteri garang, suami pula cool. Jadi itulah orang kata prinsip kehidupan. Saya pernah pegang kata-kata yang almarhum Datuk Dr. Harundin. Dia kata isteri ni, dia kata semua isteri tak sama atas muka bumi ni. Jadi itu sebabnya kita tak boleh nak buat perbandingan isteri ni dengan isteri tu, isteri ni dengan artis tu, isteri ni dengan perempuan tu, hatta suami pun. Isteri tak boleh nak kata suami ni tak samalah macam orang tu. Tak boleh nak samakan. Setiap orang diberikan pasangan yang berbeza. Jadi Alhamdulillah malam ni kita bersama dengan Ustazah dan Ustaz nak bincangkan asam garam rumah tangga. Sebelum saya tanya Ustazah ni, berlaku Doktor nak tanya. Tanya saya. Doktor nampak antara kami dua siapa yang garang? Asma Arun, Tengku Fadil. Kalau tengok daripada nama tu, yang garang suami. aku saja nak korek. Terima kasih doktor support saya walaupun doktor nak cakap saya sebenarnya. Doktor, kita sebenarnya bersiaran juga melalui TikTok. TikTok ada lebih kurang 2,300 yang sedang menonton di TikTok. Oh iya ke? Okey. Siapa yang menonton di TikTok tu jangan lupa bagi Ustazah Asma bagi bola ke, bagi buah ke, bagi kereta api ke. Bagi. Dia orang memang selalu bagi. Saya tahu doktor nak cakap saya garang kan, tapi doktor takut saya terus keluar kan. Jadi doktor kata suami saya garang. Okey, makasih doktor. Okeylah. Okey Ustazah, sebelum kita mula perbincangan tentang asam garam rumah tangga, berlaku kat Mekah ni. Baru sangat kat Mekah. Tahu tak apa berlaku masa kita orang saya dekat hotel kita orang, saya tengah tunggu nak beli kopi tau dekat hotel saya tu. Tengah-tengah tunggu tu ada suami isteri gaduh dekat lobi. Dia orang ni baru sahaja selesai ibadah haji. Habis nafasan ni. Tak apa masalah dia dekat lobi hotel tu. Dia cerai isteri dia talak 2. Aduh, sakit kepala saya. Saya masa tu tengah minum ni apa benda ni?
Tak, ini Oh. orang TikTok nak tengok Ustaz. Nak tengok doktor. Okey. Diorang nampak saya. Tak apa. Tak apa. Sangat Nanti kita sementara doktor cakap, biar dia orang tengok doktor, nanti kita akan pusing pada kami pula. Okey. You bayangkan masa tu, saya ada tengah tunggu beli kopi kan. Terkejut tau. Dia boleh jatuhkan talak 2 pada isteri dia. Aduh, pening kepala saya. Tapi yang bestnya, suami tu duduk, perempuan tu buat dia masuk dalam lift, dia belah. Saya kata, dunia ni makin pelik. Patutnya sedih lah menangis. Jadi kadang-kadang, ni dah buat haji tau. Dah baru selesai nafas ni. Saya dah masa tu siap nak bertolak balik ke Malaysia. Bayangkan, memang sangat-sangat mengejutkan. Tu sebabnya kita ni macam mana pun selalu kena ada saling ingat memperingati. Itu sebabnya malam ni kita orang bawa kan, Geria bawa Ustazah Asma Harun dan Ustaz Tengku Fadil untuk kita sama-sama bincang isu-isu yang melibatkan rumah tangga ni. Okey Ustaz dan Ustazah. Okey, satu benda lah saya tanya Ustazah. Bila sebut asam garam rumah tangga ni, sebenarnya siapa yang kena bersabar sebenarnya dalam Islam? Okey, Ustazah boleh cerita sikit lah kot. Dalam rumah tangga ni, siapa sebenarnya yang kena lebih bersabar? Suami ke isteri? Sebelum saya tanya soalan yang lebih panas. Okey, baik. Okey, Masya Allah, Subhanallah. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengerusi majlis, iaitu Dr. Izzah Arif. Saya selaku moderator sedang bersama dengan panel kita, iaitu Ustaz Tengku Fazli. Fazli ya? Doktor sebut Fadil. Berdebar saya, suami saya Fazli, okey? Okey. Hari tu sebut lain dia. Tak jadi, sabun tak berjaya doktor. Okey. Masya Allah, saya selaku moderator ingin bertanya kepada panel kita, satu-satunya panel kita pada malam ini. Siapakah yang lebih patut bersabar ni dalam rumah tangga? Suami ke? Isteri ke? Suami ke? Okey, sila. Okay. Biar dia cakap banyak malam ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni saya dah nampak siapa sebenarnya yang diarah. Siapa yang power dia lebih tinggi sebenarnya, saya nampak. Okey, yang dimuliakan Datuk Izzah Arif, seorang yang sangat pengalaman, seorang yang banyak ilmunya melalui kajian-kajian, banyak pengalaman anugerah dan juga dapat ni daripada UKM sendiri, dan juga anugerah negara dapat juga banyak ni. Tahniah Datuk. Kemudian kepada Ustazah, merangkap isteri, bukan merangkap ketua keluarga, merangkap isteri. Jadi sebab orang nak dengar Datuk, Doktor dan juga Ustazah, jadi saya ambil mukadimah sabar lah. Saya bersabarlah. Memang kalau daripada soalan tadi, memang jawapannya suami kena banyak sabarlah. Sebab suami menjawab. Tapi dalam rumah tangga yang realiti hari ni, kedua-duanya kena sabar. Sebab sabarnya isteri ni dia banyak berfikir, Doktor. Dia banyak fikir pasal nak makan apa, anak-anak dia tak lebih fikir. Anak baru lahir dia dah fikir anak ni nak jadi doktor esok-esok ni. Anak baru lahir dia dah fikir dah nak sekolah kat mana, nak hantar belajar overseas kat mana, dah fikir dah orang perempuan. Manakala suami tak fikir je tu, bila lahir tu biar lahir dulu, biar membesar dulu, dia cool. Kemudian perempuan banyak fikir pasal kewangan, pasal planning rumah tangga, pasal planning. Seandainya suami tidak berfikir, maka dia akan tenang. Manakala isterinya kena banyak bersabar. Bila mana banyak fikir memang stres. Yang penting adalah jika support diberikan kepada pasangan yang kuat fikir ni, insya-Allah sabar tak perlu. Kesefahaman tu naik memuncak
Jadi dia tidak ada tekanan dan tidak perlu disabar apa-apa lagi. Yang penting. Melainkan suami sendiri yang berperanan seorang diri. Jika peranan diambil oleh seorang diri, segala urusan rumah tangga diambil oleh seorang diri saja, sama ada suami atau isteri, yang itu menguji kesabaran. Kalau menguji kesabaran, maka yang berfikir, yang berperanan lebih itu akan merasakan dirinya ni macam tak dipandang, tak dibantu, tak disupport, jadi dia memerlukan kesabaran yang tinggi. Tetapi seandainya support sistem yang bagus dalam rumah tangga, persefahaman dibina, insya-Allah tak perlu sabar pun sebab tak ada apa yang perlu disabarkan sebab semuanya berjalan bersama-sama, dihadapi bersama-sama insya-Allah. Jadi itu saja sebagai mukadimah. Tak ada lagi. Okey, soalan seterusnya. Encik rasa mana lagi kuat sabar? Suami ke isteri? Bukan maksudnya siapa kena sabar. Agak-agaklah siapa lagi penyabar? Suami ke isteri? Dia tengok situasi lah. Kalau isteri tu suka berleter, membebel sepanjang hari tu, suami kena kuat sabar. Suami kena kuat sabar. Bukan kena. Ikhlas nak tanya. Agak-agak siapa yang lebih sabar dalam rumah tangga? Dalam rumah tangga semestinya kita tak dinafikan datuk-datuk orang lelaki ni dia tidak fikir banyak, jadi yang berfikir banyak adalah kaum wanita. Jadi kaum wanita ni yang banyak kena sabar. Yang kita kena akui ni kuat sabar adalah wanita sebenarnya. Encik, ya perempuan kena banyak sabar. Banyak sabar. Tapi antara suami dan isteri agak-agak siapa lebih penyabar? Kesan daripada kalau ada isu-isu kalau stres dan sebagainya, suami pun antara orang yang kuat bersabar lah. Memang dia bersabar banyak lah, antara yang kuat bersabar banyak. Tapi kalau kita tengok kan, saya tak masa tak tahu. Apa ni? Kalau Encik cool, dia sial suami saya kan, dia risau. Sekarang ni dah Doktor, saya tanya soalan pada doktor. Doktor, agak-agak dalam rumah tangga mana lebih penyabar? Suami ke isteri yang lebih penyabar? Yang lebih penyabar ni sebenarnya suami. Ada setengah lah, tengok pada keadaan. Kalau macam saya lebih banyak menyabar. Banyak sabar dengan kerenah-kerenah yang berlaku dalam rumah tangga. Memang saya mulut sebab saya banyak bercakap. Yang membebel tentang rumah kotor, rumah berterabur, inilah saya. Mulut. Tapi saya jenis mulut bergerak, mulut bibir gitu, tapi tangan saya bergerak. Saya akan vacuum kalau rumah tu terabur, kalau baju. Yelah, anak-anak zaman sekarang dia tak macam zaman dulu. Zaman dulu kita buka baju apa semua kita akan letak dekat besin basuh ke apa semua kan. Ni budak zaman sekarang dia buka, dia letak je kat situ. Jadi kita angkat, buang. Jadi mak dia pula cool, relax. Itu kadang-kadang terpaksa sabarlah dengan benda-benda macam tu. Hebat Datuk. Sebab kebanyakan suami yang bercakap di luar semasa bekerja, dia balik rumah dia senyap. Oh tak. Saya mulut saya anak-anak semua mulut ya Robby. Macam terbalik ni. Doktor, doktor lelaki. Ini pun suami saya lelaki. Okey, dengar ni orang perempuan nak bercakap ni ya. Okey, bagi pandangan saya sebagai seorang wanita dan saya tengok ramai pendapat yang saya baca melalui TikTok, kebanyakannya mengatakan yang lebih sabar, bukan kata siapa yang kena sabar, ini persoalan siapa yang lebih sabar. Ramai yang mengatakan suami yang lebih sabar dalam rumah tangga. Yeah. Okey, baik. Kita bagi. Okey, suami lebih sabar. Dia okey. Maksudnya di sini kita boleh merujuk kepada kenapa talak itu sendiri diletakkan pada tangan lelaki. Kerana mereka lelaki ataupun suami ni lebih kuat untuk menahan amarah. Dia kalau dia marah tu dia sempat lagi fikirlah apa yang nak dicakap, apa yang nak buat tindakan. Tapi orang perempuan kadang tu dah cakap dulu baru fikir. Orang lelaki mungkin dia sempat fikir dulu, pause kejap apa yang dia nak cakap. Okey. Begitu juga dengan tindakan. Contoh kan orang perempuan dia tak penyabar tu, dia terus nak buat, dia terus nak ni, dia dah risau, dia dah bimbang, tapi lelaki dia boleh okey, cool down, tengok dulu, fikir dulu. Kalau perempuan terus nak balas
terus nak respon. Begitulah dari sudut. Tetapi sebenarnya bukanlah satu kekurangan bagi wanita bila dia tidaklah sesabar dan tidak sekuat menahan dirinya seperti mana lelaki. Di situlah wujudnya saling melengkapi. Sebab kalau dua-dua sama, di mana ruang untuk adanya keadaan saling melengkapi. Okey, tadi Dr. Izhar ada bercerita tentang kisah yang dilihat ketika haji baru ni. Kan seorang suami jatuhkan talak kepada isteri dengan talak dua. Isteri pun buat biasa je. Dan mungkin isteri tu dah lama tunggu, wallahualam. Okey, saya nak bercerita satu kisah yang depan kami berdua dan depan kami dan anak-anak. Masa tu kami berada di satu tempat di Malaysia, tempat pelancongan. Kalau sebut ni mungkin hampir semua orang Malaysia tahulah. Tapi saya tak nak sebutlah tempat pelancongan mana ni. Masa tu kita dah sampai agak lambat petang. Okey, jadi orang tak berapa ramai. Kami makan di satu kedai makan. Dalam tu ada food court. Okey, kawasan ni pelancongan, kita ada nak naik tempat yang tinggi. Cik ingat? Di negeri mana ingat kan? Okey. Masa tu orang dah tak ramai, lepas tu kita makan dekat satu restoran dalam kawasan pelancongan ni. Kami je, satu family. Saya, suami dan 7 orang anak. Lepas tu, tiba-tiba masuklah seorang wanita dan kami tahu itu adalah guru. Seorang wanita dan ia adalah guru. Dia masuk, kemudian duduk dan dia mula order. Dia order makanan sekian-sekian. Lepas tu, dia mula keluarkan kertas peperiksaan untuk dia semak, untuk dia cek. Lepas tu saya ni dalam fikiran saya, dia datang melancong tapi doktor yang sama dia kena siapkan tugasan sebab masa tu cuti sekolah. So guru-guru ni mesti nak kena siapkan. Mungkin dia nak kena hantar hari ni kot, last day sekian-sekian. Lepas tu datanglah si ayah yang tua, teman anak perempuan ni. Duduk sama juga. Tengok anak dia buat. Okey, buat kerja. Lepas tu datanglah si suami kepada wanita ini. Datang suami wanita ni. Sebenarnya kita tak faham cerita. Saya duduk dekat meja ni, kemudian mereka meja depan. Lepas tu tapi kita tak boleh nak elak, bukan curi-curi dengar sebab apa yang berlaku jelas depan mata dan apa yang mereka cakap itu memang kuat. Lepas tu suami ni pun datang, isteri tengah semak, suami ni pun datang. Rupanya ayah yang tua itu bukan ayah wanita tu, tetapi ia adalah ayah mertua. Maksudnya anak lelaki itulah, yang lelaki suami itulah anak dia. Lepas tu tuan-puan sekalian, yang berlaku ialah suami ni datang, lepas tu ajak isteri pergi naik juga tempat yang nak naik. Ini tempat kawasan pelancongan yang mana kita akan naik tinggi dan tengok bahagian bawah. Waktu malam cantik, jadi ramai yang naik waktu malam. Okey. Lepas tu, suami ni pun ajak, jom kita naik sama-sama. Lepas tu isteri pun jawab, saya kan dah cakap dekat awak, saya kena siapkan, hari ni dah last day, due date. Saya kena hantar ni, ada banyak lagi yang saya tak semak. Terus suami ni marah di depan khalayak ada orang tak kira. Saya dah beli tiket ni, awak masih lagi tak ni? Buat apa kalau ikut gini? Lepas tu isteri pun marah juga. Saya dah cakap saya ada kerja. Awak kena terimalah, dah saya cikgu. Awak tak faham ke? Saya kena hantar kejap lagi ni, due date ni. Saya dah ikut awak datang bercuti, bergaduh. Yang si ayah yang tua ni kan, duduk tengok dalam keadaan macam sedih dan takut. Lepas tu yang saya ingat lagi suami ni cakap apa? Ayah, macam tu lah ayah, tengoklah menantu ayah ni. Tengok perangai menantu ayah ni. Sebab itulah saya nak kahwin lagi. Dapat isteri cikgu ni memang bengang lah, macam tu lah ayat dia. Kan, time ni lah nak buat kerja, isteri dia pun nangis, menangis. Saya ikut awak nak pergi bercuti, tapi awak kena faham saya. Saya kena siapkan kerja gini. Lepas tu kan, yang lelaki ni, suami ni dia boleh bentak, dia boleh marah isteri ni dengan suara yang kuat dan sebut perkataan yang sangat merah hati. Kalau saya kahwin lain, awak jangan nak menyesal. Macam itulah soalannya ayat begitu. Lepas tu isteri ni pun terduduk menangis. Okey, suami ni pun belah pergi dengan keluarga yang lain, adik-beradiknya pergi naik atas.
Isteri ni menangis sambil tu cek peta peksa. Si ayah yang tua duduk diam macam yelah nak cakap apa pun tak reti. Lepas tu saya pun pergilah dekat wanita tersebut. Saya pun tak tahu nak buat macam mana tapi saya pergi. Lepas tu baru dia perasan. Dia kata, Ustazah. Lepas tu dia terus peluk dan menangis. Saya kata, saya cuma cakap, saya doakan cikgu kuat. Saya faham cikgu dalam dilema dengan tugasan dan kehendak suami. Cikgu dah buat sedaya upaya. Dia kata, Ustazah, kalau ikutkan saya tak nak ikut datang sini. Sebab kerja saya belum siap. Kerja jadi cikgu ni Ustazah ada due date. Kemudian saya sebenarnya, saya bukan mengajar subjek ni. Tapi sebab kerja cikgu yang mengajar subjek ni bersalin. So saya ambil alih. Subjek saya lain. Ini subjek cikgu yang bersalin. So saya ambil alih untuk bantu SEMA. Bila cikgu tak cukup macam itulah kita kena cover. Tapi suami tak faham. Bergaduh dan tengking depan khalayak ramai. Tuan-puan sekalian, bila berlaku situasi begitu, sebab itu kan Dr. Izzah, zaman sekarang berkenaan dengan masalah rumah tangga, kita boleh tengok pergaduhan melibatkan media sosial. Viral pasal suami, suami viral pasal isteri. Ini zaman penuh fitnah. Manusia hilang sabar. Amarah menguasai diri. Tak fikir dah pasal aib, maruah, sifat malu semua. Kalau kita ingatkan Datuk Doktor, mak ayah kita bukan tak pernah gaduh. Mustahil mereka tak gaduh. Tapi kita macam tak tahu bila mak ayah ni gaduh. Kan? Kadang kita nampak mata mak merah. Tapi mau nak dengar ayah naik suara pada mak, mak naik suara pada ayah tu, kita boleh nampak mereka cuba sembunyikan sedaya upaya. Kan depan anak. Maksudnya mereka ni saling jaga aib suami isteri, bahkan dengan anak pun mereka jaga aib. Tapi zaman sekarang kalau boleh, kan nak semua jiran tahu yang suami dia sekian. Nak semua jiran tahu isteri dia sekian. Nak semua family tahu dan sebagainya. Sebab itu di antara pahala besar dalam sebuah rumah tangga adalah seburuk mana pun tak sampai peringkat doror lah. Kalau berpukul sempat terajam memang kena pergi buat aduan lah di pihak berkuasa. Itu pun ada saluran. Bukannya cerita secara terbuka. Sebab itulah rumah tangga ini ladang pahala. Boleh jadi ladang pahala bukan kerana banyaknya bakti ataupun banyaknya kita buat urusan-urusan rumah tangga. Tapi boleh jadi ladang pahala yang dimaksudkan adalah sabarnya menyimpan aib yang Allah datangkan kepada kita, seorang lelaki contohnya ataupun seorang isteri yang akhlaknya buruk. Lalu sejauh mana nekat untuk mendidik pasangan, untuk berikan petunjuk, untuk beri nasihat dan teguran dan sedaya upaya untuk menutup aib, lalu diserahkan hasil usaha itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, itulah dia ya. Baiklah untuk soalan seterusnya. Soalan. Okey, soalan seterusnya kepada Dr. Izzah. Ke Dr. Izzah. Encik nak tanya saya. Okey, Dr. Izzah sebab ramai juga di TikTok dalam 1,300 Saya sebut macam ni kan pasal guru tu, ramailah ni sebab ramai guru sebenarnya yang tengok. Okey. Dekat TikTok sekarang 3,300. Di FB saya tak tahulah berapa. 1,007. Jadi lebih kurang dalam hampir 5,000 lah ni. Saya faham sebab mak saya pun guru. Tekanan guru dia, ada tekanan dia. Kemudian adik-adik saya ramai juga guru. Subhanallah. Jadi cerita saya tak ada cerita tentang konflik, dilema seorang guru dengan tugasan sekolah yang begitu banyak. Waktu yang sama bertempur pula dengan kehendak suami. Jadi kalau saya nak kata isteri ni totally betul, tak boleh juga. Kalau saya nak kata suami ni totally wrong, tak boleh juga. Sebab saya lihat di situ mungkin isteri kan suami paksa, lepas tu isteri cara dia jawab pun masa tu agak kasar jugalah cara dia jawab suami sampai suami tu tercabar ego. Adalah cara isteri tu jawab macam kasar sikit. Dia tinggikan suara juga. Jadi dalam apa pun yang berlaku dalam bila ada konflik, apa pun yang berlaku, saya suka sebutkan dua-dua ada salah. Bila berlaku konflik, bila berlaku salah faham, bila berlaku pergaduhan, sebenarnya dua-dua kena akui, mesti dua-dua berani bertanggungjawab dan mengatakan kita sama-sama salah dan kita sama-sama minta maaf dan kita sama-sama baiki. Ada kisah Nabi SAW dengan Sayyidatina Aisyah yang mana ketika itu
berlakulah sedikit salah faham, situasinya Rasul balik agak lambat, Sayyidah Aisyah sudah pun tertidur. Kemudian bila Rasul bagi salam, Sayyidah Aisyah tidak terjaga. Tak lama kemudian Sayyidah Aisyah sedar dan buka tengok Rasul berada di depan rumah. Bila dibuka pintu, mereka berdua ni, suami isteri ni saling bermohon maaf, berebut minta maaf. Ya Rasulullah, mohon maaf. Rasul pula, wahai Aisyah, mohon maaf. Maksudnya bila berlaku apa-apa yang di luar jangkaan, suami isteri ni dia kena berebut minta maaf. Subhanallah. Dan soalan kepada Dr. Izhar. Biasanya dalam rumah tangga, siapa, isteri ke suami? Tadi soalan siapa lebih sabar? Ramai yang jawab suami. Orang perempuan pun kata suami. Sekarang jujur ya, kalau bab minta maaf, suami ke isteri yang lebih cepat dan lebih mudah meminta maaf? Okey, silakan. Jawab. Ini dah salah tempat ni. Saya yang patut tanya soalan. Ini dah salah ni. Ini salah. Berani nak lawan Ustazah Asma. Okey. Saya bila sebut tentang siapa yang lebih cepat minta maaf, kalau tengok dari sudut kebiasaan, selalunya perempuan akan minta maaf. Okey. Saya nak angkat juga ibu jari kaki tapi tak boleh. Okey. Betul. Sebab orang lelaki ni dia ada ego dia. Ego lelaki ni dia susah nak, walaupun dia tu ustaz ke, dia seorang siapa pun, dia punya ego dia tetap tinggi. Itu sebabnya nak jadi macam Nabi SAW tu, bila Nabi tu dijadikan contoh dan tauladan, maka bukan senang nak jadi seorang lelaki yang selalu minta maaf. Bukan senang. That's why Nabi tu contoh terbaik. Sebab Nabi dia boleh minta maaf. Dia boleh turun bersama dengan para isteri. Berbeza dengan kita hari ni. Kita nak isteri ikut suami. Kita nak isteri ikut kita. Tapi kita tak boleh nak ikut dia. Kita nak isteri dengar kita cakap. Tapi kita tak boleh nak dengar dia cakap. Berbeza dengan Nabi. Nabi dia nak orang dengar cakap dia. Pada masa yang sama dia mendengar apa yang orang cakap. Itu sebab bila kita bandingkan diri kita dengan Nabi SAW, jauh ketinggalan. Tu antara kelemahan-kelemahan yang berlaku, termasuk diri saya sendiri. Bukan senang nak minta maaf dengan isteri. So kalau katakan dapat minta maaf tu, kira macam itu kira habis modal panggil. Kira muntaha tawaduk dia panggil tu. Habis tawaduk lah tu. Kalau dapat minta maaf tu. Tapi kira maknanya Ustazah pandailah mengorek rahsia-rahsia orang lelaki ni. Tapi ada juga lelaki, pada masa yang sama ada juga lelaki yang jenis cepat minta maaf. Dia je minta maaf. Selalu. Jadi isteri pula tak minta maaf. Ada. Tapi saya rasa tak ramai kot. Walaupun ia bukan hasil kajian. Tapi selalunya lelaki ni dia ada ego dia lah. Betul. Tapi kan doktor, pro and cons-nya, sebenarnya ada lagi satu kisah dalam kitab Asam Garam Rumah Tangga Nabi. Ada satu lagi kisah. Tapi saya tak ingat exactly kisah macam mana. Kisahnya soalannya, ada salah seorang isteri Nabi ni, dia terasa hati dengan isteri Nabi yang lain. Tetapi nak kata betapa hebatnya akhlak Nabi, Nabi yang mohon maaf bagi pihak isteri tu. Subhanallah, maksudnya sebab Nabi tahu ni isteri ni terasa hati dengan isteri sana, Nabi yang minta maaf. Maksudnya mewakili ni, soalannya Nabi yang meminta maaf. Sampai isteri jawab, ya Rasulullah, bukan salahmu ya Rasulullah. Bukan kamu yang perlu minta maaf ya Rasulullah. Soalannya Rasulullah mengakui Rasulullah tidak boleh, soalannya tak boleh nak kontrol lah situasi tu. Masya Allah. Berkenaan dengan bagaimana sifat besarnya sedangkan kita tahu Rasulullah siapa? Kan? Pemimpin besar umat Islam, Perdana Menteri, Presiden, Parlimen Perang, peneraju kepada ekonomi negara, semua jawatan lah. Kan kekasih Allah, tetapi Rasul tahu bagaimana dia perlu tunjukkan contoh tauladan kepada umat untuk diikuti. Jadi Rasulullah dah melalui proses yang sangat sukar bagi seorang lelaki yang sifatnya ada ego, yang perempuan pula emo.
Cuma wahai perempuan yang sedang bergembira sekarang kerana rasa ada kemenangan, ya perempuan lebih mudah minta maaf, perempuan lebih minta maaf. Tetapi ingat wahai wanita sekalian, apabila kita terlalu mudah memohon maaf, kadang-kadang perkataan maaf itu sangat murah. Bila terlalu mudah, kadang ia sangat murah. Kan? Minta maaf pagi, ulang tengah hari. Minta maaf tengah hari, ulang petang. Minta maaf petang, ulang malam. Maksudnya sampai perkataan maaf tu takut tak ada nilai. Orang lelaki kadang-kadang, dia memang susah nak minta maaf. Tapi sekali dia sebut, dia memang betul-betul daripada hati. Kita up lah sikit doktor, kita up sikit. Dia betul-betul daripada hati dan dia betul-betul menyesali. Kadang orang perempuan minta maaf tu manis mulut je. Hati tu sebenarnya bukanlah dia sebenarnya perangkap saja nak tunjuk dia macam lembut, macam dia mengalah. Ayat minta maaf, lepas tu ada ayat yang seterusnya yang dia sedang sediakan. Masya Allah. Jadi Memang tapi betul. kesimpulannya Memang perempuan macam tu. Dia suka minta maaf tapi dia buat lagi selepas tu. Dia orang perempuan memang perangai macam tu. Dia kata okey, I minta maaf, I'm sorry. Tapi dia buat lagi benda tu esok. Orang lelaki kalau dia minta maaf dia tak buat dah esok. Betul lah Ustazah. Memang betul lah. Saya setuju. Okey, kita dengar kupasan Encik Suami pula. Apa pendapat Encik Suami? Apa pandangan Ustaz kita? Tengok Ustaz Tengku Fadli. Dalam bab ni saya pun kurang faham Datuk, sebab kadang-kadang perempuan ni dia terlalu subjektif, sukar untuk diramal dan sukar untuk difahami. Tiba-tiba mengajuk tak tentu pasal. Ya, Kita nak setuju. kita pula kena bujuk. Kita kena bujuk. Kenapa tak bujuk? Kenapa tak bujuk? Dia tanya kita balik lepas satu hari dia mengajuk dalam bilik seorang-seorang. Dia pun tanya kita, kenapa tak bujuk? Lapar ni, lapar. Contoh. Encik cakap tanya saya. Tak contoh. Macam cerita kita je. Contoh. Kemudian kita pun tanya diri kita sendiri. Kenapa nak pujuk? Tak tahu sebab apa-apa nak merajuk kan. Jadi apa kita pun tertanya diri. Itu ego tu. Sebenarnya tahu tapi buat-buat tak tahu. Tak, banyak keadaan ni di luar sana lah. Lelaki dekat Zimbabwe. Dia pun tak tahu apa di punca isteri merajuk je. Timing tiap bulan tu dia pun sama. Time dia nak merajuk, dia cepat merajuk, time tu dia ada tarikh dia. Dia ada tarikh pula, dia ada timing. Dia set dia timing tu memang kita mudah hati-hati. Salah cakap sikit merajuk. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa punca merajuk. Ini macam ni. Jadi dalam keadaan ni kita rasa kita pun suka memahami perempuan pun suka memahami lelaki. Tapi insya-Allah lama-lama kita mula faham lah. Okey, kita mula faham bila mana saling bercakap, saling berbincang dan saling meluah rasa. Yang masalah kita sekarang ni, perempuan terlebih meluah sehingga lelaki tak mampu meluah, terdiam. Itu cabaran juga. Tapi masalah pula doktor, orang lelaki ni dia malah nak cakap. Dia rasa kalau dengan bercakap tu macam tak penting. Padahalnya bercakap dan berbincang dan meluah itu penting. Tapi dia tak nak beri komitmen. Sebenarnya bercakap, meluah, bincang, dia memerlukan komitmen. Komitmen berfikir dan komitmen bertanggungjawab dengan apa dia cakap. So, memang senanglah ambil tindakan diam. Ini pengalaman daripada rumah tangga orang lain ya doktor. Faham kan? Rumah tangga orang lain yang kami berdua bantu. Jangan salah faham. Kan orang kata kita buka masalah rumah tangga kita. Encik kena Zimbabwe. Encik kena pandai kontrol ayat. Okey. Saya nak tanya Encik, orang perempuan kalau mengajuk, saya nak tanya Encik, orang perempuan kalau mengajuk, buruk ke comel? Oh, lebih comel daripada yang biasa. Saya nak tanya jujur juga, Dr. Lizaha. Sekarang ni aku dapat rasakan betapa tertekannya Tengku Fadli kat situ. Nampak sangat aku terpaksa menjawab segala soalan tanpa reda. Bukan di depan-depan ni, ke belakang tak apa. Doktor, saya nak tanya. Sebenarnya orang lelaki kalau isteri merajuk, dia rasa apa? Menyampah ke, geram ke, mual ke, serabut ke ataupun comel? Saya setuju dengan Tengku Fadli. Bila orang kata apa? Bila perempuan mengajuk kan, you all mengajuk, orang perempuan mengajuk,
kami jadi bengong. Nak kata comel tak boleh nak kata comel. Nak kata serabut pun ada. Nak kata ada semua benda kat situ. 1001 masalah ada kat situ bila orang perempuan mengajuk. Dia macam aku tak tahu nak buat apa. Nak pujuk, tak tahu apa sebab. Nak marah tak tahu kenapa nak marah dia pula tengah macam tu. Jadi macam sebenarnya orang lelaki kalau isteri ni mengajuk, dia buat masalah kan dia ataupun dia nak marah, dia masam muka kan. Tu yang duk biabat aku ni. Oh sebab tu tak balik. Oh sebab tu Dr. Izzah tak balik lagi. Isteri tengok live tak ni? Mati aku. Live ni. Ai, tak buka pintu balik ni nanti ni. Ai berani confess ni doktor. Ada rakaman ni kita lesen pada isteri nanti. Kita tak boleh nak cakap apa. Memang soalan Ustazah tu menyebabkan saya speechless. Tak boleh nak jawab. Tak boleh nak lari. Doktor kan bijak. Saya nak tanya soalan ni. Doktor kan bijak. Kan? Ada PhD pula tu. Takkan tak bijak doktor kan? Okey. Baik. Memang orang lelaki kalau perempuan mengajuk, saya nak tanya sungguh-sungguh ni. Dia memang tak ada idea ke nak pujuk? Dia macam tak boleh nak berfikir ke nak pujuk? Sebab orang perempuan bukan susah sangat pun kalau mengajuk. Untuk pujuk tu tak payah pun. Dengan ayat-ayat sekian, dengan mungkin minta maaf, mungkin sekian. Sebenarnya apa halangan orang lelaki dia nak pujuk orang perempuan? Dia kurang bijak kah? Dia kurang sayang kah? Dia kurang rajin kah? Atau apa punca? Kita kena terima hakikat, orang perempuan dah merajuk tak boleh nak lari. Sebab hormon orang perempuan ni dia beza. Beza dengan hormon lelaki. Kan? Hormon-hormon yang dirembeskan pada waktu tertentu macam PMS dekat nak uzur contoh, dekat nak haid. Dan hormon sensitif. Hormon stres pun perempuan berbeza. Jadi sekarang Allah jadikan perempuan begini, lelaki begini. Saya rasa memang tugas perempuan merajuk, tugas lelaki memujuk. Jadi sebenarnya apakah sebab orang lelaki payah nak pujuk isteri? Okey, silakan doktor. Macam mana nak cakap kan? Saya tak nak cakap sebab mungkin saya berbeza dengan lelaki lain. Pertama, saya lain. Pertama sebab saya ni dibesar dekat Arab. Daripada kecil saya dibesarkan dekat luar negara. Jadi saya dididik oleh keseorangan ataupun kita katakan jauh daripada keluarga, jauh daripada kasih sayang mak bapak, jauh daripada kasih sayang adik-beradik, keluarga. Saya duduk dengan kawan-kawan dekat sana, kawan-kawan daripada seluruh negara, menyebabkan hati saya kering. Okey. Hati saya kering. Kental. Kering dan kental. Kental tu kata macam mana? Kering ni maksudnya kau mengajuk 10 kali pun aku tak kisah. Dia saya mengajuk. Saya jadi macam kadang-kadang saya blur. Saya blur, saya tak tahu nak buat macam mana. Saya tak tahu macam mana aku nak pujuk. Sebab I'm not romantic person. I'm workaholic. Jenis orang kuat bekerja. Kalau zaman belajar tu jenis orang kata apa? Jenis mat buku. Saya jenis tak kisah kat orang. Tu masalah saya. Itulah kelemahan yang saya ada. Tapi saya selalu belajar lah. Antara orang yang saya selalu belajar dulu Datuk Falah Kamsah. Memang dia selalu ajar. Saya akan belajarlah macam mana nak buat kadang-kadang kan. Tu macam kadang-kadang Ustaz Abid dia tunjuk kan. Dia pegang tangan isteri dia cium tangan kan. Dia cium tangan macam tu kan. Dan kita tengah bawa kereta ambil tangan isteri cium kan. Kata Ustaz Abid dia buat macam tu kan. Saya cuba buat tapi dalam hati berbulu saya. Terpaksa. Tapi kena belajar macam jadi tu sebab saya nak jawab benda ni macam sukar sebab saya ni jenis orang macam tu. Ya. Pernah sekali masa saya bertunang. Saya periksa tahun akhir untuk membolehkan saya pergi ke Mesir tahun akhir. You all bayangkan masa tu isteri saya tu dia belajar dekat USM. Saya balik bercuti. Masa tu tengah study on the way nak balik.
You all bayangkan masa tu, isteri saya naik bas dari USM nak balik Kelantan. Sampai kat Jeli, bas dia masuk gaung. Allah. Bas masuk Okay. gaung, kawan dengan ada seorang kawan dia dengan driver mati. Dan dia tu adalah cedera, darah kepala, koyak kepala apa semua kan. Dia naik atas. Dia sempatlah dia selamatkan. Tapi darah banyak lah. You bayangkan masa tu dalam keadaan macam tu, saya nak periksa ni. Saya duduk kat Melaka, saya tak pergi pun balik Kelantan. Allah, betapa prihatinnya. Saya tak pergi, tak balik Kelantan. Saya tak balik Kelantan tu maksudnya saya tak balik tengok dia kat Kelantan. Sampai dia terasa hati, you tak balik ke tengok saya accident ni? Saya kata, periksa aku lagi penting daripada dia. Tengok, punya hati saya kering. Tapi itulah, tu macam kenapa, macam Ustaz kata, kenapa orang lelaki ni susah nak memujuk. Dia tengok pada didikan jugalah. Betul. Kalau daripada awal saya mungkin duduk dengan ayah saya ajar macam mana nak pujuk isteri, nak pujuk orang perempuan, kan? Mungkin saya akan lebih tu, tapi sebab ayah saya pandai memujuk. Kan? Tapi sebab saya duduk daripada tingkatan 1 tu dah duduk kat luar negara, dekat Syria, kecil-kecil dekat Syria, saya tak ada orang pujuk kat sana. Saya menangis orang. Jadi itu menyebabkan akhirnya hati saya jadi macam tu lah, jadi kering lah sikit. Tapi saya sayang pun. Sayang isteri kan. Okey doktor. Dalam bab ini, izinkan saya memberi sedikit kupasan. Boleh Encik Suami? Okey. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, saya sebenarnya nak puji apa yang dikongsikan oleh Dr. Izahar. Susah orang lelaki nak menceritakan tentang keadaan dirinya. Pengalaman saya jadi perunding cara rumah tangga, sebenarnya latar belakang keluarga akan mempengaruhi masalah rumah tangga itu boleh selesai atau tidak. Contoh, ada pasangan datang ni, isteri ni datang mengadu, Ustazah, saya nak bercerai. Saya tanya berapa tahun kahwin? 15. Ini saya dulu perunding cara rumah tangga, kepada siapa yang baru kenal, saya letakkan jawatan sebagai pegawai awal Islam JAKIM ataupun penolong pengarah di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan pada tahun 2017. Saya pernah menjawat jawatan penolong pengarah bahagian undang-undang keluarga, ketua unit perunding cara. Okey, ini antara kes yang saya ingat. Isteri datang nak minta cerai. Lepas tu saya tanya berapa tahun kahwin? 15, anak 4 orang. Kenapa puan nak bercerai ni? Kenapa? Suami saya tak pandai hargai saya. Suami saya tak kerti nak hargai saya. Maksud puan macam mana? Mau dia nak pujuk? Tak. Kalau saya merajuk, dia memang tak nak pujuk. Kalau saya buat apa-apa nak dipuji payah. Saya pakai cantik macam mana nak puji tu payah. Saya minta puji pun dia tak nak puji. Saya masak sedap pun tak dipuji. Saya rasa macam tak ada istimewanya saya. Bahkan orang luar yang selalu puji saya. Orang lelaki-lelaki tempat kerja yang selalu puji saya. Suami tak puji. Ujian cabaran. Lepas tu saya panggil suami. Saya kata, Encik, betul ke apa yang isteri cerita ni? Encik susah nak puji, susah nak hargai. Lepas tu suami ni jawab apa? Dia kata, Ustazah, saya makan menambah, saya pujilah tu. Maksudnya pujian dia bukan dalam bentuk kata-kata. Dia makan menambah tu maksud dia puji masakan isteri dia sedap. Lepas tu hargai. Saya beli perabot, saya beli almari. Saya siap, suami ni kata, Ustazah kalau tak percaya saya bawa risik-risik barang-barang perabot saya beli kat rumah. Saya beli semua tu untuk hargai dia. Nak cakap terima kasih saya tak erti. Macam tu. Jadi lepas tu isteri ni macam tak boleh nak terima juga. Dia kata sekian di sini berhujah sekian. Lepas tu saya tanya kepada isteri, Puan, macam mana keluarga suami? Puan mesti dah selalu dari 15 tahun ni kenal macam mana keadaan keluarga suami. Dia pun cerita, memang pun keluarga dia orang ni macam buat hal sendiri. Tak ada interaksi, tak macam keluarga saya. Keluarga kami ramah. Keluarga kami kalau sayang cakap sayang. Saya kata, Puan kahwin dengan suami 15 tahun kan? Tapi suami ni telah dibentuk oleh keluarganya 25 tahun. Daripada kecil. Jadi suami ni tidak dibesarkan dalam keluarga macam Puan.
keluarga yang pandai menghargai, pandai meluah kasih sayang dan sebagainya. Dan disebabkan kita sentuh bab ini, isteri ni slow down. Isteri ni slow down, isteri ni menerima hakikat sebenarnya suaminya masih perlukan masa. Namun, saya puji tindakan Dr. Izzahar. Kena pujilah sebab moderator kan, nanti kita tak dapat apa-apa kan. Okey, apa ni? Kau dapat minyak wangi kan. Sebab apa Dr. Izzahar, Dr. Izzahar, setengah orang dia cakap macam ni doktor. Setengah orang cakap macam ni. Dah saya macam ni, terimalah diri saya seadanya. Yang ini kesilapan besar. Ramai orang, dah saya ni jenis yang kasar, terimalah saya seadanya. Oh, saya ni memang daripada kecil sampai besar semua mak saya yang uruskan. Jadi saya tak pandai buat kerja rumah, terimalah saya seadanya. Ayat ni silap besar. Sebab yang terimalah seadanya, benda-benda yang tak boleh diubah. Dah hidung saya kembang, terimalah seadanya, itu boleh terima. Dah saya pendek, terimalah seadanya. Dah kulit saya gelap, terimalah seadanya, itu betul. Tetapi berkenaan dengan sikap, kita tak boleh guna ayat terimalah seadanya. Macam Dr. Izzah kata, dia sedar, doktor ada hati kering sebab latar belakang dibesarkan suasana daripada kecil. Tingkatan 1 dah survive luar negara seorang-seorang. Jadi tak biasa suasana dihargai, disayangi, mungkin hadiah apa semua tu. Okey, memang disayangi tapi kawan-kawan, beza dengan ibu bapa. Jadi Dr. Izzah sedar keadaan diri tersebut, belajar dengan Dr. Fadilah Kamsah, belajar lagi dengan ilmu-ilmu lain dan cuba ubah. Itulah contoh yang terbaik sebab kita tak ikut, kita tak ulang circle. Kita tak boleh kata dah mak ayah saya macam ni. Oh, ayah saya 7 keturunan baran. Jadi sebab tu saya baran. Oh, ini silap besar. Sebenarnya kita boleh stop. Apa ni circle tu? Sebab adakah kita nak anak kita baran besok, anak dengking kita dan anak jawab, saya 8 keturunan. Kalau ayah 7 keturunan, saya 8 keturunan baran. Masa tu kita nak cakap apa pada anak? Bila anak salahkan kita kerana kita mendidiknya dengan baran, anak tu jadi baran. Sampai tengking juga kita. Jadi tuan-puan sekalian, berkenaan dengan sikap. Sama ada isteri ataupun suami, perlu ada komitmen, kena belajar untuk berubah dengan lebih baik. Tak boleh guna ayat, timalah seadanya, saya memang pemalas daripada kecil, lahir-lahir pemalas. Macam tu kan. Memang saya daripada kecil. Saya cakap memang tinggi. Suami ni pula jenis dibesarkan, contoh ya, ada suami ni dibesarkan tak ada suara tinggi dalam rumah dia. Mak ni cakap lembut, ayah cakap lembut. Isteri ni pula daripada keluarga yang semua memekik. Macam bila cakap je nak bergaduh. Padahal tak gaduh. Bising. Suami ni bila isteri ajak, bang makan bang. Terus terasa hati. Sebab dia dibesarkan dengan makan lemah lembut. So isteri ni tak boleh jawab. Saya memang dah biasa kasar macam ni, tak reti lah nak melembut. Dah kalau suami tu memang minta dengan puan, suami tu dah cakap dia tak boleh terima suara yang tinggi macam tu, puan tak boleh bertahan. Puan kenalah cuba berubah. Sebab benda boleh ubah kot. Jadi cuba. Macam tu kan. Okey, subhanallah. Ada tambahan daripada Encik? Okey. Alhamdulillah. Sebab masa dah nak habis kita tengok ni. Jadi tadi kita tengok 3-1. Datuk, kita 3 salah 1. Sekarang nampak saya dah free. 3 sama sekarang ni. Saya lebih lah. Bukan saya lebih. Jadi nampak Alhamdulillah poin yang bagus jugalah. Bagus jugalah. Memang bagus. Memang bagus lah, memang bagus. Saya pula Datuk tengok keadaan, kalau tak pujuk tak ceramah. Jadi kalau Ustazah ni tak pegang mic satu hari, ceramah depan ni, kamera ni dia tak boleh teruskan hidup. Jadi tanya-tanya nak ceramah tu kalau mengajuk, pujuk lah. Contohnya lah. Oh, pujuk sedap betul ceramah. Jadi itu kehidupan Ustazah berceramah kan. Jadi kita kena support dia guna ceramah, jadi tak boleh tak pujuk, kena pujuk. Ustaz, nak tanya sikit. Belakang tu dia duduk cubit ke apa belakang tu? Tak. Dia buka belakang tu. Jadi Alhamdulillah satu perbincangan yang cukup menarik lah. Dua-dua ada kehebatan, dua-dua ada kelebihan, dua-dua ada kelemahan. Kalau saling mengakui keduanya, insya-Allah saling menerima seadanya, jadi mencari kesempurnaan, insya-Allah akan lihatlah kesempurnaan pasangan tu. Kalau kita cari
kelemahan, keburukan, akan jumpalah keburukan tu. Tapi dalam rumah tangga juga perlu pejam sebelah, tutup sebelah ataupun tutup keburukan, tutup mata untuk lihat keburukan, buka seluas-luasnya mata untuk melihat kebaikan, insya-Allah. Nampak baik je hari-hari, insya-Allah. Subhanallah, di TikTok tiba-tiba naik. Oh, memang TikTok aktif malam-malam. Sekarang ni 4.3K di TikTok, 4,000 lebih. TikTok mungkin malam ramai orang muda kan? Orang muda aktif. Macam tu je. Betul. Okey, soalan terakhir untuk Datuk Doktor. Okey ya. Okey. Datuk Doktor dilihat sangat bahagia. Kadang-kadang naik basikal sama-sama, kan? Kadang-kadang, adakah itu lakonan? Okey. Itu dah semestinya bukan lakonan. Sebab saya gurau Datuk ya. Datuk sebagai orang yang sibuk, ada banyak komitmen. Kan? Dah berpengalaman nikah berapa lama Datuk Doktor? Berapa tahun dah nikah? 21. 21 tahun. Itu tempoh yang sangat lama. Okey. Soalan saya ialah bila dah 21 tahun ya, tak sama macam 21 tahun dulu. Isteri ni kan. Dulu lainlah kan. Wajah yang manis sebelum kahwin, lemah lembut, mungkin dari sudut fizikal macam-macam lah. Dah 21 tahun macam-macam juga yang berubah. Macam-macam warna juga yang keluar. Kan, sekian-sekian. Bagaimana Datuk boleh mengekalkan cinta dan kasih sayang? Kan dalam keadaan kita kadang-kadang mungkin orang lelaki dah nampak yang indah tu pada wanita-wanita lain lah. Nampak yang indah comel tu pada anak-anak dara contoh ya. Jadi ini hakikat sebab Nabi dah sebut antara fitnah paling berat yang ditinggalkan oleh Nabi adalah fitnah wanita. Okey, minum air naik. Bagi semangat, terima kasih. Bismillah. Tambah lagi setengah jam buat raya ni. Jadi macam mana orang lelaki ya, dia nak mengawal sebab lelaki ni dia suka melihat yang cantik, yang indah. Waktu yang sama isteri dia semakin menurun dari segi tu sebab faktor usia, faktor beranak, faktor stres, faktor macam-macam lah. Kan? Tiba pergi kat pejabat doktor, perempuan, yang comel-comel, yang lembut-lembut. Apa khabar doktor? Ada apa-apa yang perlu saya bantu? Kan? Kat rumah pula, isi yang minta, bang, dah sampai tu, tolong saya ni tapi di pejabat lain kan, Datuk, ada apa-apa yang perlu dibantu? Mungkin menguji sabar juga kan, menguji keimanan. Jadi macam mana ni kekuatan bagi lelaki dalam situasi yang begini tetap melihat dan mencari keindahan dan kecantikan daripada seorang isteri? Sila jawab. Okey, sila dijemput. Okey. Datuk perlu bantuan tak ni? Perlu bantuan ni. Okey, saya bila Ustazah tanya soalan-soalan macam ni kan, kadang-kadang yelah, dia lelaki ni tak sama. Memang saya tak nafikan bila kita dah kahwin 20 tahun, 21 tahun, banyak berubah dalam hidup ni. Daripada kita perangai sekian, kita berubah kepada satu perangai yang baru. Kemudian isteri kita, daripada dulu dia muda, sekarang dia tua. Ya, kita pun daripada muda jadi tua. Bila Ustazah tanya, macam mana saya mengekalkan hubungan suami isteri tu agar kekal ataupun boleh tolak ansur. Pertama, memanglah saya dan isteri, kita orang saling memahami. Bila dia marah, saya akan diam. Saya akan diam. Macam tadi macam dia mengajuk tentu pasal, diam lah, nak cakap apa. Lepas tu yang kedua, kalau saya marah, dia pula diam. Dan dia tahu tak, tangan saya ni kalau saya tengah marah, cakap total kenapa ni berterabur, ini rumah ni, saya bising-bising, dia diam lah. Dia diam dan dia akan buat apa yang saya tengah kalut tu. Jadi kita orang akan saling buat macam itulah. Itu satu. Nombor dua, dari sudut melihat kepada perempuan lain tu, itu sikit yang saya lain sikit. Saya jenis macam mana nak cakap?
saya dah cerita dari awal, kalau kita dalam kajian, lihat kepada literature review, asal usul kita kan. Saya workaholic, saya gila kerja. Saya bukan orang romantis dan saya tak suka tengok sangat perempuan. But I'm not gay. Kita bukan gay, tapi kita saya tak suka macam perempuan, tengok perempuan tu lebih kat mana, perempuan cantik, putih. Bagi saya itu dah jauh. Selalu kalau kita bekerja, saya lebih kepada fokus pada kerja. So kalau kita meeting, kita dekat pejabat, dekat TV, dekat televisyen, jumpa artis ke apa, kita hanya selesai kat situ. Dan saya takkan bawa balik rumah. Nombor telefon pun kalau kita bertukar-tukar, ialah macam kita ustaz dan ustazah pun selalu tukar-tukar nombor telefon. Saya akan WhatsApp bila perlu, bila ada program. Yang kedua, kalau dia orang tanya hukum, artis-artis perempuan ramai suka tanya hukum. Bila dia orang tanya hukum, kalau dia tanya apa hukum ni, dia punya soalan panjang-panjang, saya akan jawab halal, haram atau makruh. Itulah saya akan jawab. Halal. Ringkas je. And then dah stop. Nak lebih-lebih nak tanya tentang program ke apa semua, dia melalui saya punya pembantu. Jadi maknanya kat situ salah satu Tuhan bagi kat saya lah, dia bagi rezeki kat saya, dia tak tengok sangat lah kepada perempuan kat luar. Walaupun student ramai perempuan apa kan, tapi perempuan kalau kat luar kat universiti, kalau ustazah datang ke UKM tanya Dr. Izhar, daripada staff perempuan sampailah student perempuan semua dengar nama Dr. Izhar, dia orang takut. Dia takut, dia kata Dr. Izhar very serious. Dia tak ada macam nak romantis ke, nak ajak minum ke. Bukan tu lah. Tapi dengan lelaki saya rapat. Dengan lelaki pergi minum, pergi makan, gila-gila tu biasalah. Jadi maknanya dekat situ saya alhamdulillah dapat membantu saya sikit lah dalam meneruskan hubungan kasih sayang ni. Niat nak kahwin dua tu tetap ada. Niat je lah. Tiba-tiba ya Allah. Ini lagi panas ni. Niat tak ada. Nak dapat pahala je. Buat tu tak mampu lagi. Jaga doktor. Okey, sebagai penutup. Masa sudah habis. Saya kan moderator, doktor. Sebagai penutup berkongsi pada malam ini, masa kita dah habis. Saya nak serahkan kepada Encik Suami untuk penutup. Kepada Encik Suami, apakah yang mungkinlah 1-2 poin kan. Semakin lama nikah, ada orang semakin bahagia. Ada orang semakin lama semakin jemu. Semakin toksik perkahwinan tu kan. Jadi subhanallah, cabaran ujian perkahwinan rumah tangga hari ini kerana terlalu banyak masuk unsur-unsur luar dalam rumah tangga. Dia tak masuk melalui ujian jiran, dia masuk melalui telefon. Bila tengok ada pasangan tu, bila hari lahir dia dapat hadiah sekian-sekian, tiba hari lahir kita, suami tak bagi apa-apa. Rasa macam malang, rasa macam sedih. Contoh ya, padahal zaman mak-mak kita dulu, semua jiran-jiran pun tak bagi hadiah, dia pun tak tahu. Jiran dapat hadiah pun dia pun tak tahu. Zaman dulu berbeza. Tapi sekarang, dalam rumah orang sana, rumah orang dekat jauh tak kenal pun, orang dah boleh nampak apa ada dalam rumah. Orang dah tahu apa yang dibuat suami isteri sekian-sekian. Jadi ramai orang buat perbandingan rumah tangganya dengan rumah tangga orang lain. Buat perbandingan suaminya dengan suami yang dia lihat di media sosial. Ada yang suami isteri yang update, suami rajin, suami membantu, suami romantik. Jadi cabaran akhir zaman ni terlalu mudah. Seseorang itu boleh hilang rasa bahagia hanya dengan melihat bahagia orang lain. Dia rasa dia kurang bahagia. Sebab ujian macam ni lah. Belum cerita pasal anak-anak lagi. Dia tengok anak orang lain, dia rasa anak dia dah kurang. Dia tengok suami orang lain, dia rasa suami dia kurang. Dia lupa nak tengok diri dia. Jadi mungkin Encik Suami boleh bagi kita, Encik Tengku Fazli boleh kongsi tips ke apa ke bagaimana nak mengukuhkan rumah tangga ni, sebab masalah tetap ada. Tapi bagaimana, apa jua masalah, apa jua ujian, akhirnya dia pergi kepada apa? Mengukuh. Bukannya menjatuh. Silakan.
Masya Allah. Saya, Hebat soalan Ustazah. Betul juga jawab. Okey, ikut Datuk. Ikut kajian saya, kajian dalam 5 tahun ni, kajian tu dia finding dia tu bila semakin lama usia perkahwinan dan semakin meningkat usia wanita itu yang berkahwin, dia mula memasukkan dalam kepala dia tu unsur-unsur yang tidak ada pun. Dia fikir yang suami dia pergi kerja betul tak? Suami dia buat apa? Suami dia ni. Mula dia tanya soalan kepada doktor tadi. Apa ni? Macam mana isteri ni bahagia. Kemudian berpeluh nak jawab tadi. Kemudian soalan yang sama untuk saya. Bagaimana ni dengan unsur-unsur luaran dan sebagainya. Benda yang tak ada difikir jadi kelang kabut. Kita pun tak ada jawapan sebab kita tak pernah fikir. Ustazah contoh. Ataupun wanita luar sana tu terutamanya, dia fikir bukan-bukan, jadi dia akan dapat jawapan yang bukan-bukan. Itu pun salah satu faktor yang menyebabkan berjauhan hati dan sebagainya. Contoh fikir bukan? Contohnya? Contohnya tadilah ada nak tengok wanita lain ke apa semua ke, nak kahwin lain ke. Takut. Itu bukan bila dah usia perkahwinan lama. Itu masa hari pertama kahwin dah fikir. Oh, hari-hari dia Riman. Hari-hari Riman. Jangan sampailah usia perkahwinan 17 tahun. Jangan. Hai, dahsyat. Jadi dalam kepala otak saya ni dah tanah jangan je, Datuk. Jadi Encik ni buka contoh. tapi kalau Encik cakap dalam kepala Encik, saya tak adalah Albania. aduh lah, tak pandai cover semua lah Encik suami saya. Saya tak adalah beli tekanan macam tu sekali. Saya mana ada fikir-fikir banyak. Betul tak? Betul. Doktor, dia macam ni kot. Sebab orang perempuan dia tak ada peluang untuk kahwin 2, 3, 4. Jadi orang lelaki tak adalah tiba nak fikir, nak pesan kat isteri awak jangan kahwin 2, awak jangan kahwin 3, betul kan? Tapi bila dari sudut syariat lelaki boleh 2, 3, 4, jadi akan timbullah fikiran-fikiran tu dalam benak isteri-isteri di luar sana. Cik jangan tuju pada saya. Tak itu orang lain buat Macam saya dah tak saya normal je, saya normal kan. Yang nombor saja. Okay. Jadi sebagai kesimpulan, tak boleh lama nanti tersasul lagi banyak. Jadi sedikit lagi jadi di usia yang perkahwinan semakin lama ni, yang semakin berusia ni, apa yang boleh kita amalkan adalah kita banyak berkomunikasi, banyak menyimpan mengembalikan memori-memori lalu indah. Hari pertama kahwin, macam mana akad nikah, kita sembang-sembang perkara yang menyeronokkan, yang mendatangkan memori indah. Kelahiran anak pertama, macam mana sakitnya. Dulu saya memang betul-betul insaf tengok macam mana sakitnya Ustazah melahirkan anak pertama. Daripada pukul 12 malam sampai subuh. Insaf. Jadi pensan. Cik suami lepas saya lahir, dia jatuh berdebuk. Dia pensan. Dah lah saya nurse doktor duk sibuk uruskan saya, nak uruskan dia pula. Mana insaf sekejap lah. Jadi kena menginsafkan sepanjang perkahwinan tu, kena insaf dengan kelahiran tu sendiri. 10 minit je. Rasa orang lelaki insaf 10 minit saja. Jadi kena ambil kenangan-kenangan dulu, letak gambar kahwin, letak atas meja. Kemudian letak baju kahwin tu, dulu tu gantung baju kahwin tu. Cik dah bagi kat orang kan baju kahwin? Dah bagi orang dah? Dah bagi. Saling gantung lah. Jadi insyaAllah banyakkan komunikasi dan hadapi semuanya dengan tenang. Kemudian semuanya kena berperancangan lah. Macam mana pendidikan anak-anak, macam mana perjalanan. Jika ada masalah cabaran tu, bawalah isteri keluar daripada rumah. Walaupun secantik mana rumah kita tu, kalau tak mampu keluar, bawalah naik motor keluar, naik basikal keluar, keliling taman, pusing-pusing. Pergi pantai, makan goreng pisang dan sebagainya. InsyaAllah dia merawat apa yang boleh dirawat. InsyaAllah. Subhanallah, Datuk Doktor.
Saya kira sekadar itulah perkongsian pada malam ini. Nak ucap terima kasih pada Diria. Tuan-puan sekalian, penganjur kita malam ini ada Diria, iaitu betul tak sebut Diria? Betul. Diria rasa okey. Cari Diria on dianjurkan oleh penganjurnya ataupun kita panggil sponsor by Diria. Foundernya ialah Datuk Dr. Izhar Arif. Kalau tuan-puan tak kenal, siapa yang tak kenal? Kan, yang bersama dengan kami pada malam ini, sahabat-sahabat di TikTok, kita boleh support ekonomi ummah dengan menjadikan pewangi Diria Oud ni sebagai wangian untuk mewangikan hubungan suami isteri. Datuk kau tak ambil saya jadi duta, tak tahulah. Okey, tu baru sikit je saya tunjuk skill tu. Okey, tuan-puan sekalian, Masya Allah, apapun untuk menguatkan hubungan suami isteri, dia macam piramid kan, Datuk? Piramid, okey, piramid kan? Piramid, okey, ini suami, okey, memeh, tangan cik. Barulah cia. Okey. Baiklah, ini suami, ni isteri kan? Ini suami, betul lah suami ni isteri. Okey, suami dan isteri mesti sama-sama menuju kepada siapa? Allah. Kepada Allah. Sama-sama kena menuju kepada Allah. Barulah akan bertemu titik pertemuan. Mesti Datuk rasa macam saya bijak mesti kagum, tengah kagum, betul tak? Okey. Subhanallah, barulah ada titik pertemuan. Tapi kalau suami ni tak nak menuju pada Allah, tak nak baiki, tak nak jadi orang yang soleh, tak nak jaga solat apa, dia lalu isteri nak menuju pada Allah, dia orang tak bertemu. Macam itulah ibarat. Maksudnya suami isteri yang kukuh ni, subhanallah, mereka berdua sama saling menguat hubungan dengan Allah, Allah akan kuatkan hubungan. Kalau bergaduh pun tak lari jauh. Kalau jauh hati pun nanti dekat dengan cepat. Kalau datang gangguan pun Allah yang ikat. Jadi insya-Allah sebuah rumah tangga yang suami isteri kan beramal dengan zikirnya. Okey, sian cik. Okey, cik boleh berehat. Buat love. Tengok. Lepas dah dekat dengan Allah jadi love. Lepas dekat dengan Allah jadi love. Sekian. Itu kesimpulannya. Dah dekat dengan Allah bertukar jadi love. Macam tu. Subhanallah, sebab apa? Cinta itu adalah daripada Allah yang wadud, yang memiliki cinta, yang maha cinta. Allah yang Rahman yang Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Ramai yang mencari cinta pada harta benda. Dia wujudkan cinta itu atas dasar harta, atas dasar rupa. Semua itu sementara. Tapi siapa yang bina cinta dengan rasa syukur kepada Allah, sedar hakikat cinta itu adalah anugerah Allah dan kena jaga. Yang akan jaga cinta itu Allah, bukan kita yang susah payah. Bila ada ujian masalah, Allah akan beri pertolongan. Allah akan lindungi. Allah akan beri jalan keluar. Allah akan selamatkan rumah tangga kita, insya-Allah. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Moga mendapat manfaat dalam gurau senda. Kami dua okey, jangan risau. Ini real ya, bukanlah kunan. Kami dua okey. Subhanallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah, Ustaz Tengku Fadli kerana bersama dengan kami semua. Alhamdulillah, happy semua yang tengok dan menonton. Dia orang kata dapat banyak ilmu hari ni. Dan insya-Allah pada minggu depan kita akan bersama dengan Datuk Dr. Badli Shah, insya-Allah. Ya, kita akan cakap juga tentang bersama dengan Diria juga. Dan terima kasih banyak kepada Ustazah dan juga Ustaz Tengku. InsyaAllah rasanya satu hari nanti kita akan buat satu program besar dekat Negeri Sembilan. Maybe 3 beradik, Ustaz saya, Ustaz Aslin, Ustaz Abdul Khairi bergabung dengan Ustazah Asma dan suami. Kita buat bersama-sama. InsyaAllah. Menarik sebab dua-dua masuk air. Dia nak bergabung masuk air baru dia jadi. Betul. Okey, so Betul. terima banyak Ustaz Wadli, terima kasih Ustazah. Terima kasih semua yang tonton di Facebook, Instagram dan juga TikTok. All the best. Semoga kita dirahmati Allah. Doakan kita semua murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin
وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.